Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hamid binci Azmi bernombor metrik 051584 akan membentangkan subjek kajian ilmu tarikat yang bertajuk Tarikat Qadariyah dan Naqsyabandiyah Ustaz Saifuddin bin Noh di Bunut Payung. Kajian ini saya melakukan dengan kawan saya yang bernama Abdul Hakim bin Abdul Karim bernombor metrik 051667. Saya akan membentangkan definisi tarikat. Tarikat dari segi bahasa bermaksud jalan, cara, kedudukan, keyakinan, agama dan lain-lain. Ianya berasal dari kalimat Arab yang merupakan kata terbitan dari taraka. Tarikat ini banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan makna yang berbeza, antaranya seperti berikut. Yang pertama, dalam surah An-Nisa ayat 168 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sesekali tidak mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 169, melainkan jalan ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang ketiga, dalam surah Al-Mu'minun ayat 17, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dari aspek etimologi, perkataan tarikat merujuk kepada pengertian jalan, iaitu sama dengan pengertian yang dikandungi oleh perkataan syariah, sabil dan sirat serta manhaj. Kesemuanya dalam konteks ini dirujuk kepada pengertian jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk maksud mendapatkan keredaannya dengan cara mentaati semua ajarannya. Seterusnya saya akan membentangkan silsilah tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Yang pertama, tarikat Qadariyah. Tarikat ini dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Muhyiddin Al-Qadir Al-Jailani, atau nama sebenar beliau Syekh Muhyi Al-Din Abu Muhammad Abdul Al-Qadir Ibnu Abi Saleh Zakidus Al-Jilani. Beliau dilahirkan di Jilan, Tribistan pada tahun 470 Hijrah bersamaan 1077 Masihi dan meninggal pada tahun 561 Hijrah bersamaan 1166 Masihi di Baghdad. Penamaan aliran tarikat Qadariyah adalah bersempena dengan nama beliau, Abdul Qadir Jailani, yang juga dikenali sebagai Syekh Abdul Al-Qadir Jailani Al-Khawas atau Qutub Al-Wawliya. Seterusnya, amalan-amalan dalam tarikat ini merupakan wirid-wirid dan zikir yang bukan sahaja zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga zikir yang menggalakkan pengamal mengulangi sebutan Allah berkali-kali. Zikir-zikir tersebut dinamakan zikir nafi isbat atau zikir jahr, menyebut syahadat la ilaha illallah dengan bersuara. Zikir ini dianjurkan oleh Sayyidina Ali Karamallah wajhah, yang mana kemudiannya menurun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Lalu di situlah zikir ini diberi nama zikir Qadiri dan tarikat ini dinamakan tarikat Qadariyah. Yang kedua, tarikat Naqsyabandiyah. Permulaan tarikat aliran Naqsyabandiyah ialah seorang ahli tasawuf yang terkenal, iaitu Syekh Bahaq Al-Din Muhammad bin Muhammad Al-Sharif Al-Husaini Al-Hasani Al-Huwaisi Al-Bukhari Naqsyabandiyah, yang lahir pada 717 Hijrah bersamaan 1318 Masihi di perkampungan Kashul Harifah, iaitu lebih kurang 4 batu dari Bukhara, tempat lahir Imam Bukhari, dan beliau meninggal dunia pada tahun 791 Hijrah bersamaan 1389 Masihi di makam
dimakamkan di tempat lahirnya. Tarikat ini dikenali sebagai tarikat Khawajagan kerana penisbahannya kepada seorang sufi yang mursyid tarikat iaitu Abdul Khalik Kujdawani, wafat pada 1220 Masihi, berkembang di pelosok Asia Tenggara di pelosok Asia Tengah dan kemudiannya meluas ke Turki, Syria, Afghanistan dan India. Zikir yang dijadikan amalan dalam tarikat ini pula merupakan zikir-zikir dan wirid-wirid yang dinamakan sebagai zikir ismuzat Allah atau zikir sirri. Zikir ini diamalkan dengan tidak bersuara dan orang yang pertama mengajukan zikir ini ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudiannya zikir ini diturunkan pengamalanannya kepada Syekh Kunab Bahaq Al-Din Al-Huwaisi Al-Bukhari Naqsyabandi. Maka terkenal ia dengan zikir Naqsyabandiyah dan tarikat ini tarikat Naqsyabandiyah. Seterusnya tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah adalah satu aliran tarikat yang menggabungkan dua aliran tarikat iaitu tarikat Qadariyah dan tarikat Naqsyabandiyah secara khusus. Syekh yang bertanggungjawab menggabungkan kedua-dua tarikat ini adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, seorang Indonesia ahli sufi dan syekh termasuk di Masjidil Haram, Mekah. Wafat pada 1878 Masihi. Tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah dinisbahkan kepada nisbah Alawiyah yang bererti penisbahan kepada kerohanian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan kemudian terbentuk satu aliran kesufian yang dipelopori oleh Syekh Junaid al-Baghdadi. Seterusnya dinisbahkan kepada nisbah Siddiqiyah yang mana ia adalah nisbah kepada kerohanian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang membentuk kepada aliran sufi Malamatiyah dan pelopornya Syekh Abdul Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu. Gabungan aliran suluk ini dalam bab riyadah dan mujahadah yang menjadi penonggak utama wasilah tarikat Qadariyah, manakala aliran jazbah yang menjadi kayu dasar pengalaman tarikat ini tarikat bagi Naqsyabandiyah. Di Malaysia terdapat kumpulan yang mengambil silsilah daripada Syekh Ahmad Syahib Al-Wafaq Taj Al-Harifi atau dikenali juga sebagai Abah Anam. Syekh Taj Al-Harifi yang lebih dikenali sebagai Abah Anam ini bertarikat dengan ayahnya sendiri, Syekh Abdullah Al-Mubarak bin Nur Muhammad, yang mengambilnya daripada Syekh Talha Cireboni yang mengambilnya daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Matlamat dan amalan tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Matlamatnya ialah tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah sebagaimana semua jenis tarikat berkongsi matlamat yang sama, iaitu ingin mencapai tiga perkara. Yang pertama adalah takarrub terhadap Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan hubadiyah di mana tiada penghalang atau tirai antara Khalik dan makhluk. Seterusnya adalah untuk menuju keredaan Allah baik dalam ubudiyah maupun luar ubudiyah, asal dalam segala gerak-geri manusia. Diwajibkan mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, mengikut syariat Allah serta menjadikan Allah matlamat utama dalam setiap perkara yang digejarkan dalam kehidupan. Yang ketiga, matlamat tarikat ini adalah ingin mendapatkan mahabbah dan anugerah makrifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam doa berikut, Tuhanku, engkaulah matlamatku, keredaanmu yang kucari. Maka anugerahkanku mahabbah dan makrifahmu. Amalan khusus tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Setiap tarikat mempunyai matlamat yang sama, tetapi kaifiatnya adalah berbeza, yang mana setiap tarikat ada amalan tersendiri
tersendiri yang mesti dilakukan untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Amalan tarikat Al-Qadariyah wal Nasyabandiyah berasaskan kepada 3 amalan khusus. Pertama, zikir yang merangkumi zikir harian dan juga zikir khatam sama ada dilakukan secara individu atau berjemaah. Kedua, manakib iaitu majlis perhimpunan bulanan bagi ikhwan tarikat yang mana antara pengisiannya ialah pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana majlis tersebut dibuka dengan bacaan Al-Quran, baca wasiat guru, tawasul dengan guru dan baca manqabah yakni sejarah hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketiga, riadah iaitu latihan kerohanian khusus yang dilakukan oleh ikhwan sebagai amalan tambahan untuk mengilapkan hati. Riadah ini berupa puasa dan selawat tafrijiyah 4,444 kali, sama ada dalam tempoh 1 minggu ataupun mengikut atas nasihat guru. Bagi responden untuk tarikat ini, nama Ustaz Syarifuddin bin Noh. Beliau merupakan pengetua di Sekolah Menengah Agama Arab Sulaimiyah Bunut Payung. Beliau mula mendalami ilmu tarikat ialah pada akhir bulan 10 pada tahun 2007. Sebelum beliau mendalami ilmu tarikat ini, beliau mencari selama lebih kurang 10 tahun untuk mengisi kekosongan hati dan untuk merasai halawatul iman dalam diri beliau. Pada tahun 1998, beliau mula membaca kitab Bidayatul Salikin dan sebelum menghabiskan kitab tersebut, beliau mula mencari mursyid untuk mempelajari dan mendalami tarikat Qadariyah dan Nasyabandiyah. Menurut beliau, tarikat ini mula sudah muncul pada tahun 1978, tetapi masyarakat pada ketika itu sukar untuk menerima tarikat ini. Pada asalnya, tarikat ini dipelajari untuk merawat penagih dadah dan kenakalan remaja. Seterusnya, responden yang ketiga, Abdul Muhaimin bin Zahid. Beliau merupakan seorang mahasiswa di Universiti Sultan Zainal Abidin yang berumur 24 tahun. Beliau sedang mempelajari ijazah pengajian syariah di UNIZA. Beliau mengetahui serba sedikit tentang tarikat yang beliau belajari di universiti. Pendapat beliau tentang tarikat adalah sangat berguna untuk seseorang yang ingin mencari ketenangan hidup dan yang ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Abdul Karim, nombor mesej 051667. Okey, saya akan sambung pembahasan iaitu pandangan pengamal dan masyarakat terhadap tarikat. Yang pertama sekali, pandangan dan nasihat pengamal terhadap amalan bertarikat. Yang pertama sekali, setiap daripada manusia dan khususnya seorang Muslim sewajarnya mengambil tarikat untuk membimbing diri ke arah menuju sang Khalik. Dan itu menurut Ustaz Syarifuddin, beliau menerangkan konsep dasar dan tiang agama yang mempunyai 3 aspek, iaitu Islam, pengamal hukum-hukum syariat. Yang kedua, imam, beriman dengan hukum imam, dan ihsan, pengamalan tasawuf yang menjadi kemuncak kepada tasawuf. Dan itu beliau juga menerangkan bersuluk dan bertarikat ini penting kerana tanpa bersuluk ini seolah hilang dan tiada rasa kenikmatan untuk kelazatan atau kelazatan iman dalam diri seorang mukmin. Yang kedua, pandangan masyarakat terhadap tarikat Qadariyah wa Nasyabandiyah. Menurut Ustaz Syarifuddin bin Noh, beliau mengatakan masyarakat setempat tidak pernah melabelkan tarikat ini sebagai ajaran sesat. Namun, begitu ada segelintir daripada mereka menjadikan isu bertarikat ini sebagai sindiran dan ejekan. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu kesan pengamalan tarikat. Yang pertama sekali, kesannya terhadap Zahiriyah.
seperti yang kita maklum bahawa pengamalan tarekat sufi ini mampu membina hubungan ingatan seseorang mukmin dengan Allah sebagai tonggak penting bagi mengutuhkan dunia imam serta mengikutnya sampai ke peringkat paling sempurna yang diistilahkan sebagai maqam ihsan. Dan itu tarekat sufi bukan hanya sekadar menjadi wasilah menghubungkan diri hamba dengan penciptanya, namun ia juga turut membantu dalam pembentukan sosial manusia. Seterusnya, antara kesan yang responden kongsikan ialah kesedaran beliau terhadap kesihatan diri sudah tinggi, seperti mengamal makanan daripada makanan-makanan yang kurang berkhasiat dan minyak sehingga beliau kehilangan berat sebanyak 12 kilogram selama 3 bulan. Lepas itu, kesan yang kedua ialah kesan terhadap batiniah. Antara kesan terhadap batiniah, tarekat ini sangat terkenal dengan amalan utama iaitu mandi taubat, zikir dan solat. Kerana ia memberi aura yang luar biasa dan memberi perubahan yang baik terhadap individu yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mengamalkannya. Terdapat banyak kesan yang akan diperolehi oleh seseorang sekiranya mereka menjaga amalan-amalan ibadat ini kerana ia akan menjadi perisai yang akan mengawal diri serta nafsu daripada melakukan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Dan itu antara kesan positif yang akan diperolehi oleh seseorang ialah mampu memberikan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa manusia yang sentiasa dahagakan kasih sayang daripada Tuhan. Dan itu masa seseorang akan terisi dengan perkara yang berfaedah. Dalam masa yang sama juga, amalan tarekat ini juga menjadikan hati mereka sentiasa terkawal daripada hasutan syaitan atau nafsu kerana hati mereka sentiasa mengingati dan dekat dengan Allah SWT. Tambahan lagi, amalan tarekat ini juga dapat membantu seseorang menyucikan segala penyakit hati yang dialami seperti suka marah, panas barang, was-was, tergopah-gapah, suka bergaduh dan lain-lain lagi. Seterusnya, kelebihan pengamalan tarekat. Antara pengalaman yang pernah dikongsikan oleh Ustaz Syarifuddin, lepas mengamal tarekat ini, beliau dapat merasakan jiwa yang selama ini kosong telah terisi dengan kecintaan yang mendalam terhadap Allah SWT. Selain itu, beliau juga mula rajin beribadah seperti berpuasa selama 3 tahun berturut-turut. Seterusnya, beliau juga dapat merasai ketenangan yang tidak pernah dirasai sebelum ini. Nah itu, tambahan lagi, beliau juga ada menceritakan bahawa selepas mengamalkan tarekat ini, banyak keperluan dan hajat yang dikehendaki tercapai. Contohnya, beliau mendapat sumbangan lebih RM1 juta untuk pembinaan masjidnya tanpa mengetahui siapa yang telah menyumbang wang tersebut ke dalam akaun bank beliau. Oleh bagaimanapun, bolehnya kita tidak membeza-bezakan tarekat antara satu sama lain kerana matlamatnya adalah sama, iaitu menuju kepada Allah SWT yang Esa. Okey, baik. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan dalam kajian tarekat ini ialah tarekat Qadiriyah wal Naqsyabandiyah merupakan satu tarekat yang lahir daripada gabungan beberapa tarekat, khususnya 2 tarekat besar dalam dunia Islam iaitu Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Tarekat ini yang pada mulanya muncul di Mekah telah berkembang dengan begitu pesat, terutamanya di Nusantara, khususnya di Kepulauan Jawa. Tarekat ini bagaimana juga tarekat-tarekat lain memberikan tumpuan kepada amalan zikir dan
muraqabah dalam usaha mencapai hakikat ihsan. Pencapaian ihsan dilihat daripada memperkuatkan keimanan dan memantapkan pelaksanaan syariat. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pengamalan ajaran tarikat adalah diharuskan dan sangat dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta dapat mensucikan hati dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Okey, baik. Hari ini saya akan membentangkan responden pertama yang saya kaji dalam kajian ini, iaitu Ustaz Saifuddin bin Noh. Beliau merupakan pengetua di Sekolah Menengah Agama Arab Islamiyah Gunung Payung. Beliau mula mendalami ilmu tarikat ialah pada akhir bulan 10 pada tahun 2007. Sebelum beliau mendalami ilmu tarikat ini, beliau mencari selama lebih kurang 10 tahun untuk mengisi kekosongan hati dan untuk merasai halawatul iman dalam diri beliau. Pada tahun 1980, beliau mula membaca kitab Bidayatul Salikin dan sebelum menghabiskan kitab tersebut, beliau mula mencari mursyid untuk mempelajari dan mendalami tarikat Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Menurut beliau, tarikat ini sudah muncul pada tahun 1978, tapi masyarakat pada ketika itu sukar untuk menerima tarikat ini. Pada asalnya tarikat ini dipelajari untuk merawat penagih dadah dan kenakalan remaja. Okey, seterusnya responden yang kedua yang tidak mengamalkan ajaran tarikat, iaitu Muhammad Aiman Aizat bin Zawi. Beliau merupakan graduan pelajar ISM Usuluddin di Universiti Sultan Zainal Abidin. Beliau tidak mempunyai pengalaman secara khusus maupun mendalam dalam ajaran tarikat, namun masih dalam pembaikan diri untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Selain mengerjakan ibadah wajib, beliau juga turut melazimi ibadah sunat seperti solat duha, solat tahajud dan lain-lain. Menurut beliau, pengetahuan dan kefahaman terhadap ilmu tarikat telah dipelajari subjek ilmu tasawuf dan tarikat di universiti secara teoretikal. Pendapat beliau terhadap kerelevanan ajaran tarikat di Malaysia masih relevan dan akan sentiasa relevan. Dengan ini, ajaran tarikat merupakan satu wasilah kepada seseorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.